Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini Cikgu Jombi akan mengajar panduan menulis ringkasan bahasa Melayu tingkatan 3. Jom kita belajar bersama-sama. Maksud ringkasan. Apakah dia? Okey, ringkasan bermaksud memendekkan petikan, ya. Kemudian kamu hanya menulis isi penting berkaitan tajuk. Maknanya sebelum kamu mulakan menulis ringkasan, di bahagian atas petikan itu ada tajuk ataupun kata kunci pada soalan. Teknik menulis ringkasan PT3. Yang pertama, panjang ringkasan tidak melebihi 100 patah perkataan, mesti ditulis 5 hingga 7 isi sahaja, paling ideal 5 hingga 7 isi. Pelajar digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Yang keempat, ambil isi-isi daripada petikan sahaja. Bermaksud kamu tidak boleh tambah isi sendiri. Isi hanya boleh diambil daripada petikan sahaja. Yang kelima, jangan salin bulat-bulat daripada petikan. Maksudnya, jika kamu nak ambil juga isi ataupun ayat daripada petikan, mestilah kamu sambung menggunakan penanda wacana yang sesuai untuk menyambung isi yang seterusnya. Yang keenam, buang huraian, contoh, peribahasa dan lain-lain untuk menjadikan jawapan ringkasan lebih pendek. Bermaksud di sini, huraian tidak perlu, contoh tidak perlu, peribahasa juga tidak perlu ada dalam ringkasan. Yang ketujuh, jika terdapat penanda wacana dalam petikan, seperti selain itu, di samping itu, tambahan pula, maksudnya terdapat isi yang dikehendaki, mungkin terdapat dalam petikan ataupun ayat tersebut. Seterusnya, 5 langkah menulis ringkasan. Okey, langkah yang pertama ialah baca arahan soalan dan fahami kata kunci soalan. Teliti tulisan yang dihitamkan. Jika kamu lihat pada petikan, soalan petikan ringkasan, mesti ada di atasnya itu tulisan yang diwarna atau ditebalkan hurufnya dengan warna hitam. Kemudian contoh soalan. Contoh soalan berbunyi sebegini. Baca petikan di bawah dengan teliti dan tulis sebuah ringkasan tentang faedah membaca. Jadi dalam soalan tersebut ada arahannya berbunyi faedah membaca dan tulisannya dihitamkan. Bermaksud kamu kena cari isi yang berkaitan dengan faedah membaca. Okey, faedah membaca juga boleh disamaertikan dengan kebaikan, manfaat, kelebihan. Okey, teruskan. Langkah mudah yang kedua ialah baca petikan dengan teliti. Ingat, baca petikan sekurang-kurangnya 2 kali. Baca petikan dan bulatkan ayat yang mengandungi kata kunci. Okey, sama ada kamu nak bulatkan ataupun kamu nak gariskan. Boleh mana-mana asalkan kamu jumpa isi dalam petikan tersebut. Langkah yang ketiga ialah garis isi penting. Yang cikgu cakap dalam langkah kedua tadi, gariskan isi penting dan labelkan. Maksudnya labelkan itu ialah isi yang keberapa. Bilangan isi. Isi 1, isi 2, isi 3, isi 4 dan seterusnya. Gariskan 5 hingga 7 isi penting. Jika dalam petikan itu ada 5 isi, itu adalah sesuai dan sekurang-kurangnya mesti 5 isi. Jika kamu jumpa hingga 7 isi, itu adalah lebih baik. Pilih 5 isi penting yang terbaik. Namun demikian, sekiranya bilangan patah perkataan kamu belum mencukupi 100 patah perkataan, kamu boleh menggunakan maksimum sehingga 7 isi. Baiklah, langkah yang keempat. Langkah keempat pula, gabungkan isi-isi penting tersebut. Macam mana kamu nak gabungkan? Maksudnya, bila kamu nak menulis isi yang seterusnya,
kamu gunakan penanda wacana. Ya, guna penanda wacana. Maksudnya isi yang pertama itu kamu tulis, kemudian selepas nak isi yang kedua, kamu boleh gabungkan menggunakan isi untuk selain itu. Gunakan penanda wacana selain itu. Habis satu isi, nak pergi ke isi seterusnya, gunakan penanda wacana seterusnya. Dan begitulah sehingga selesai untuk isi akhir sekali ini ialah isi terakhir. Okey. Baik, kita teruskan. Langkah yang kelima ialah kira bilangan patah perkataan. Jika kamu dah siap menulis ringkasan, satu perenggan ya. Ringkasan hanya satu perenggan. Kira bilangan patah perkataan. Pastikan ringkasan kamu tidak lebih daripada 100 patah perkataan. Dan paling ideal untuk tulis ringkasan ialah 90 hingga 100 patah perkataan. Kemudian baca semula ringkasan yang tulis dan semak ejaan. Ini ialah contoh kerangka ringkasan. Jadi apabila kamu nak mula menulis ringkasan, apabila kamu sudah mulakan langkah 1 dan langkah 2, kena pasti itu isinya. Jadi kamu mulakan membuat kerangka ringkasan. Di sini awak lihat antara di sini ialah kata kuncinya. Okey, kata kunci yang tulisan yang dihitamkan pada bahagian arahan itu. Contohnya tadi ialah faedah membaca kan. Antara faedah membaca iaitu ataupun termasuklah apa. Di sini ialah untuk isi yang pertama. Selepas isi pertama, kamu sambung dengan penanda wacana untuk isi yang kedua. Okey, isi kedua, masukkan pula yang kamu sudah garis dan kamu labelkan isi yang kedua. Begitulah seterusnya, gunakan penanda wacana. Nampak di sini? Selain itu, seterusnya di samping itu malahan tambahan pula. Okey, di sini cikgu buat catatan jika ada isi ke-6. Jika kamu habis sampai isi ke-5 saja, gunakan ayat frasa akhir sekali, penanda wacana akhir sekali. Okey, tapi jika bilangan patah perkataan kamu belum cukup 100 patah perkataan, boleh kamu tambah dengan isi yang ke-6 ataupun isi yang ke-7. Ingat, isi yang terakhir itu gunakan penanda wacana akhir sekali untuk isi akhir. Isi yang terakhir. Okey, cikgu harap kamu jelas ya di situ. Ini ialah tugasan untuk kamu lakukan pada hari ini, iaitu latihan ringkasan. Jika kamu lihat dalam modul halaman 15, ada petikan tentang kemalangan jalan raya, iaitu usaha-usaha mengurangkan kemalangan jalan raya. Kau lihat di sini, maaf, kalau nampak di sini dalam modul awak, halaman 15, ada tulisan yang dihitamkan iaitu usaha-usaha mengurangkan kemalangan jalan raya. Itulah kata kunci bagi ringkasan kamu. Jadi cari dalam petikan ini isi-isi penting, jangan lupa bulatkan ataupun gariskan dan labelkan bilangan isinya, isi yang keberapa. Dan mulalah menulis mengikut kerangka yang cikgu tunjuk slide yang sebelum ni. Faham? Okey, ikut panduan yang telah diberikan, kamu boleh ulang semula video ini untuk kamu susun ikut 5 langkah mudah yang cikgu dah terangkan tadi. Semakkan jawapan akan dibuat dalam kelas Google Meet pada hari Khamis nanti. Ingat ya, buka modul halaman 15. Bagaimana nak buatnya? Boleh rujuk semula panduan ringkasan yang cikgu bagi, dan inilah kerangka menulis ringkasan. Awak masukkan sahaja isi-isi yang awak jumpa dan buat sebegini. Okey? Jika tak faham, boleh ulang semula video ini untuk kamu lebih jelas dan boleh bertanya kepada cikgu. Dan kita akan bincang pada hari Khamis untuk jawapan ringkasan ini. Okey? Cikgu ucapkan selamat belajar. Jangan lupa pesan cikgu, menuntut ilmu kena ikhlas. Barulah hidup sentiasa berkat. Dengan harapan kamu renung-renungkanlah. Okey, kita jumpa lagi untuk kelas seterusnya. Sekian. Assalamualaikum dan jumpa lagi.